أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan kita bersyukur kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkati dan rahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Sambung perbincangan kita dalam kita membicarakan kitab Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kita sedang bicarakan bahagian yang ke-11, bergabung dengan pemerintahan bukan Islam. Kalau ikut tanda saya ni muka surat 306, kan? Ya. Bergabung dengan pemerintahan bukan Islam. Kita dah bincang lepas antara perbahasan-perbahasan yang kita bahaskan dengan dalil-dalil Al-Quran daripada hadis Nabi SAW tentang bagaimana hukum untuk kita bergabung. Maknanya perbincangan kita ini kita dah membicarakan tentang kita ni sebuah negara Islam, nak bergabung dengan sebuah negara yang bukan Islam ataupun dengan pemerintahan yang bukan Islam. Ada satu badan ataupun jemaah yang nak melaksanakan Islam, masa yang sama dia perlu ada buat gabungan, ataupun pemerintah nak bergabung dengan satu pemerintahan yang bukan Islam. Apakah dibenarkan? Kita dah bincang lepas bagaimana perbahasannya. Antara perkara yang kita bincangkan perkara-perkara yang dikaitkan dengan hukum dasar kerana beberapa pertimbangan yang diakui syariat. Ada beberapa perkara yang keluar daripada dasar, tetapi dia perlu ada pertimbangan atas pertimbangan-pertimbangan yang diakui ataupun diterima oleh syariat itu sendiri. Kalau syariat itu mengambil kira tentang pertimbangan hukum itu, sebagaimana saya pernah sebut pada tuan-tuan sekalian, hukum fiqh ini dia adalah satu hukum yang hidup, dan dia melihat kepada waqi'iyah, keadaan semasa. Kalau keadaan semasa itu menurut pertimbangan hukum syaraknya dibolehkan, maka pada waktu itu hukum dibolehkan. Walaupun pada asalnya hukum itu tak boleh. Tak boleh itu pun bukan satu hukum yang qat'iyah, kerana mengikut keadaan pada ketika itu. Dia pertimbangan syariat itu dia perlu lihat. Itu sebab dalam fiqh dia banyak. Salah satu di antara fiqh yang saya selalu sebut dekat tuan-tuan, fiqh al-muwazzanah, fiqh pertimbangan. Pertimbangan itu pun ada satu dalam perbahasan fiqh. Bukan bicara haji, bicara umrah, bicara puasa, bicara solat saja. Tapi pertimbangan dalam melaksanakan hukum ataupun amalan itu juga adalah satu perbahasan fiqh yang khusus dibicarakan. Kenapa perlu ada? Sebab keadaan ataupun zaman juga tempat. Yang berbeza itu dia boleh mendatangkan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk amalan, untuk dijadikan pegangan. Sebagai contoh yang pernah kita bincang lepas, contoh-contoh yang mudah yang telah kita bincang. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian, antara perkara yang keluar daripada dasar yang telah kita bincang lepas melalui pertimbangan syariat, iaitu tuntutan mengurangkan kejahatan dan kezaliman menurut kesanggupan. Itu kita bincang dah lepas. Yang kedua, melakukan mudarat yang paling ringan. Mudarat yang paling ringan bila bertemu dengan dua keadaan jenis mudarat, ataupun dua keadaan mudarat itu berlaku, maka kita perlu pilih di antara dua tu mana yang paling ringan. Walaupun dua-dua berat, tapi ringan tu daripada dua yang berat tu. Mana yang paling ringan agaknya? Nak cerita, boleh buat yang ringan itu walaupun dia mendatangkan mudarat. Sebab tak ada pilihan.
Kalau bertemu pilihan baik dan buruk, confirm lah kita pilih baik. Tapi masalahnya pilihan dia dua-dua buruk. Kalau tak buat tak boleh, kena buat. Maka pada ketika itu kena pilih yang paling ringan buruknya. Yang paling ringan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang kerajaan kan dia biasa pergi kursus kan. Kursus ataupun antara salah satu di antaranya yang selalu tuan-tuan jumpa persoalan, selalu dicerita tentang kumpulan yang naik kapal ataupun kapal terbang ataupun kapal laut yang terdiri daripada doktor, orang mengandung, cikgu, hal tadi. Kita nak buang hak mana satu? Akan selalu persoalan tu ditimbulkan. Yang tu sebenarnya perbahasan ada pada fiqh al-muzanah. Nak ikut kira tak boleh ni, mudarat belaka. Kalau buang doktor, ni nak beranak, buang hak ni bahaya, dia tangan ada 2 nyawa. Nak buang yang ni kan, yang ni pun tak boleh, dia ada kelebihan. Semua tu perlu. Dan perlu dilihat mana jadi keutamaan pertimbangan yang diperlukan pada ketika itu. Walaupun akan datang tu perlu, tapi tak apa, akan datang tu kita cerita lain. Pada masa tu hukum perlu dibuat dengan segera pada ketika itu. Maka pada ketika itu kena buat juga, maka pilihlah. Walaupun pada ketika itu dipandang agak zolim, tetapi dia lebih kurang zolimnya daripada satu lagi kalau kita buat keputusan, kerana zolim tu lagi bahaya. Nampak? Dia keadaan yang berlaku. Contoh dalam bab fiqh, antara perbahasan ibu yang nak bersalin contoh. Bila doktor pakar mendapati bahawa perlu diselamatkan salah seorang di antaranya. Ini pandangan seorang doktor. Kalau sekiranya berlaku juga bersalin normal, salah seorang akan mati. Maka untuk keadaan begitu, doktor kena pilih mana nak ditumpukan untuk nak jaga. Maka pilihan itu perlu dapat. Pada ketika itu, fiqh muwazanah akan menentukan kedudukan. Muwazanah. Mana yang lebih penting daripada segi kedudukan? Kehidupan. Pada masa itu, pertimbangan itu perlu dibuat. Maka mengikut pandangan. Ini contoh-contoh dibuat oleh ulama fiqh. Mengikut pertimbangan ulama fiqh, contoh yang dibuat tu, maka perlu diselamatkan ibu daripada bayi. Kalau ibu, biar dia mati tak apa. Sebab dia dah merasai kehidupan dunia. Majoriti kalau tuan-tuan tanya ibu, dia akan jawab, biarlah anak dia hidup kerana anak dia belum sempat merasa kehidupan di dunia. Itu naluri seorang ibu. Tapi bila kembali kepada hukum, dia jadi berbeza. Kenapa? Kerana ibu tu dia meninggalkan anak lagi ramai. Hak ni nyusu pun tak ada lagi. Kan? Tak ada apa-apa pun lagi. Mana dia tidak mendatangkan sesuatu mudarat pada orang lain ataupun pada tanggungjawab. Jadi pada ketika itu, aula menyelamatkan nyawa ibu daripada nyawa baby daripada kandungan. Segi tanggungjawab. Pada masa tu, dua-dua mudarat. Dua-dua tak boleh. Kena selamat dua-dua. Kalau boleh selamat dua-dua, alhamdulillah. Dia tak jadi perbahasan. Tapi kalau sekiranya doktor tumpukan satu, tiba-tiba dua-dua selamat, alhamdulillah. Tapi kenapa kena pilih? Sedangkan dua-dua tu perlu, maka daripada keperluan tu perlu cari yang lebih perlu daripada segi sudut tanggungjawab yang ada. Ini muwazanah, pertimbangan yang kita lihat. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Itu yang kedua, yang kita dah bincang lepas tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, melepaskan nilai yang paling tinggi lalu turun kepada nilai yang paling rendah. Itu juga pun kita dah bahaskan daripada segi sudut kelebihan, daripada segi sudut nilai pandangan masyarakat. Kena lihat daripada segi sudut itu. Contoh macam perbahasan tentang orang nak buat tahlil, kan? Bahas tentang tahlil, tentang talqin. Tak kisahlah perbahasan tu mari daripada segi sudut Wahabi ke tak Wahabi. Tapi perbahasannya datang satu pandangan pemerintahan Islam yang baru contohnya, nak hapuskan semua tahlil-tahlil yang ada dan talqin-talqin yang ada. Diharamkan dalam pemerintahan Islam ini. Maka pada ketika itu, kerana nak mempertahankan pandangan kita, pada masa itu diminta supaya kita turunkan darjat kita sebagai pemimpin untuk nak jaga apa yang dilakukan oleh rakyat selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syariat yang boleh menyebabkan ianya mengganggu akidah ataupun berlakunya perkara yang berkaitan dengan akidah. Baca Yasin malam jemaah, tahlil tak ada pun sampai rosak akidah. Cuma perbahasan ulama kata ada, tak buat Nabi tak buat, itu perbahasan saja. Timbul perbahasan berarti ada pandangan daripada hujah yang lain yang mengatakan boleh daripada segi sudut zikir. Fazkuruni azkurkum, Tuhan kata zikirlah, kamu sebut nama aku akan ingat kamu, kamu ingat aku ingat kamu. Maka kalau tahlil itu kita bawa kepada satu pandangan menganggap sebagai satu majlis zikir, tak apa, biar majlis zikir. Mudarat tak ada pun. Mudarat tak ada. Walaupun ada pandangan mengatakan tak ada Nabi buat,
Tapi pada ketika itu kita tak boleh berkeras dengan pandangan kita yang satu, minta turunkan level kita supaya dia tidak mendatang. Kalau kita haramkan, masyarakat Melayu contohnya telah beramal daripada keturunan-keturunan dulu lagi. Kan? Zaman mula beramal zikir, zaman tahlil ni, yang bertahlil itu tudung pun tak pakai. Punya lamanya dia beramal tahlil ni. Tiba-tiba mari kita haram terus. Mudarat tak? Mudarat. Orang akan pandang, ni ke Islam. Nampak? Dia akan datang buruk. Dia punya mudarat tu besar, buruk, Islam tu lebih besar. Maka teruskan, tak jadi masalah sebab dia tak mendatangkan kerosakan akidah. Sambil kita kena menerangkan tentang kedudukan perkara yang kita lakukan. Nampak? Maksud nak turun darjat tu. Maka pada ketika itu kita berpegang pada satu kaul yang sangat hebat. Tapi pada ketika nak letakkan suatu pertimbangan Islam, dia kena memahami daripada segi sudut mudarat pandangan masyarakat lebih besar daripada itu. Maka kena tak apa, jangan jadi keras sangat sampai meletakkan kapi ini tidak ada. Tuan-tuan tengok ada satu kumpulan, kalau dalam FB tu banyak sangat tuan-tuan sekalian yang dikenali dengan nama kumpulan Aswaja tu. Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia je Sunnah wal Jamaah, orang lain tak sunnah langsung. Semua tak betul ni, semua tak betul. Ini haram, ini tak ada ikut, ini mencela Nabi. Oh, ganas tuan-tuan sekalian. Mencela Nabi lah, Nabi tak pernah buat, kita mengada-adakan sesuatu. Kalau nak ikut kira, apa benda hak ada kat Malaysia ni hak Nabi buat kan? Tak ada jumpa hak Nabi buat, semua Nabi tak buat belaka. Ceramah Nabi tak buat, dia masuk YouTube pun Nabi tak buat juga. Dia cakap dalam FB pun Nabi tak pernah FB pun. Dia cakap Nabi tak buat tu, dia sendiri buat benda hak Nabi tak buat. Dia cerita dalam FB, ada Nabi main FB? Tak pernah. Dia gunakan FB tu sistem lain internet, menggunakan komputer. Ada Nabi pernah guna komputer? Tak pernah. Dia guna juga, Nabi tak guna. Tapi hak orang buat tahlil ni, ada zikirnya dengan agama, ada kaitan dengan hukum Tuhan juga. Kalau dipindahkan, hak tu marah sangat sebab tak ikut Nabi. Nabi tak pernah buat, kenapa kita buat? Yang main internet, mari ikut mana Nabi buat? Tak ada pun. Tapi lah masa sama, dia bahas hak Nabi tak buat tu dalam benda hak Nabi tak buat juga. Dia kata, kalau aku kata bengong, marah. Tak sedar buat benda pelik lah. Kalau kau tak mampu, tak sedar buat. Jangan melampau sangat kamu marah sesuatu perkara yang kamu tak sedar, sedangkan kamu juga buat. Macam saya jumpa orang, saya sebut tentang perkara macam ni lah berkaitan dengan, saya tak kata Wahabi, saya tak maulah kata Wahabi tak nak berperang dengan golongan-golongan ni, lantaklah dengan fahaman masing-masing kamu belajar. Cuma saya kata ada fahaman-fahaman yang menolak sesuatu amalan tu seolah macam amalan tu jadi dosa sangat. Saya sebut begitu je. Sebutlah, adalah nama-nama fahaman yang ada sebut. Lepas saya sebut tu, habis kuliah, seorang datang jumpa saya, dia kata Ustaz punya kenyataan tu betul kata, tapi Ustaz kena jelaskan. Kita kena jelas, hak Nabi tak buat, tak buat. Hak Nabi buat. Jangan sampai tahap Nabi tak buat, kita buat. Dia bercakap dengan saya tu, tangan dia sakokok tu. Masa dia tegur saya tu, tangan dia berasap tu. Saya tengok tangan dia, saya tengok dia. Dia ni aduh, saya kata. Tengok dah rupa kecil besar. Kan? Aku tak boleh tengok kecil besar tu kan. Nabi tak buat Ustaz ni. Bila Nabi tak buat, kita kena jelas ni Nabi tak buat. Tak boleh kita nak cakap dalam keadaan Ustaz. Saya nampak Ustaz ni macam tak jelas tu. Tak jelas. Geram juga kan, geram aku. Nak tampar lain pula jadi negang kan. Lain pula jadi negang. Dan sekali sedia makin panjang dia kak. Saya kata ginilah tuan. Rokok pun Nabi tak isap tu. Terus dia tengok rokok dia. Lepas tu rokok tu kan. Lepas tu terima kasih lah kata tak apa. Tutup itu sejalan tuan-tuan sekalian. Sedap sangat Nabi tak buat. Dia isap rokok. Tak tahu Nabi mana buat isap rokok. Tak tahu tuan-tuan sekalian. Dulu cerita tu kata dia tak sedar. Sebab dia mengambil sesuatu ilmu itu melalui seronok je. Dia tidak memahami ilmu tu betul daripada sudut mana boleh dengan tak boleh tu bagaimana. Sebab fiqh ni tak boleh mengaji satu benda tuan sekalian. Dia kena mengaji banyak, dia ada kaitan. Tentang mengaji dalam fiqh ibadat, cukup ke ibadat kita dengan hanya fiqh ibadat saja? Tak cukup tuan-tuan. Dalam ibadah yang kita lakukan, dalam tu adanya muamalat. Mana mungkin kita boleh cerita tentang ibadah kita tanpa ada kaitan dengan muamalat? Hubungan orang, tuan-tuan, kita nak beribadah, antara perkara perlu kita buat tutup aurat. Tuan-tuan nak tutup aurat, tuan-tuan perlu ada pakaian. Pakaian tu mesti kita beli daripada hasil yang halal. Hasil pembelian itu dia termasuk dalam fiqh muamalat. Hubungan kita dengan orang, jual beli dan sebagainya. Maka pendapatan hasil jual beli kita itu daripada hukum mana? Kerja kita. Mustahil tuan-tuan boleh buat kerja ibadat tanpa ada datang muamalat. Mustahil. Mesti ada kaitan. Sebab fiqh ni dia berkait. Kalau kita mengaji satu, kita pegang satu tu je, dan fiqh lain kita anggap tak betul, rosak amalan kita. Itu cerita tentang amalan ibadat. Apatah lagi cerita tentang sebuah pemerintahan yang melibatkan satu badan manusia, jemaah ramai masyarakat yang ada. Melibatkan kita seorang pun, kita kena kaitkan berbagai-bagai fiqh yang perlu ada. Tambah pula kalau kita pemimpin, kita jatuh satu keputusan, kita nak buat satu perkara yang melibatkan orang lain, lagi besar perbincangan dia. Sebab tuan-tuan tengok, dalam perbincangan Al-Quran,
ulama-ulama mentafsirkan Al-Quran, Al-Quran ni dia membicarakan kepada 3 perkara penting. Salah satu di antaranya dia membicarakan tentang amaliyat. Pertama dia bicarakan tentang i'tiqad, kedua dia bicarakan tentang akhlak ataupun saksiyah, ketiga dia bicarakan tentang amaliyat. Ni je benda yang cerita dalam Quran. Rangkum 30 juzuk 114 surah, benda ni pembicaranya. Dalam bab amaliyat ni dia bagi pada 2. Pertama ibadat, kedua muamalat. Tu cerita Quran. Tu cerita fiqh. Quran ni hukum. Tu cerita Quran. Quran cerita tentang amaliyah ni tuan-tuan sekalian. Perkara yang berkaitan dengan ibadat dan muamalat. Sebab apa dia duduk dalam satu? Sebab dia ada kaitan. Dia tak boleh nak lari. Manusia ini dia suka buat satu benda yang dia buat, itu saja, dan dipisahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini antara perkara-perkara yang telah kita bincang lepas, tuan-tuan sekalian. Kita sambung seterusnya pada perbincangan yang kali ini untuk kita teruskan perbincangan perkara yang ketiga, iaitu melepaskan nilai yang paling tinggi turun kepada kenyataan yang terendah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, muka surat 306. Oleh kerana itu para fuqaha memperbolehkan orang muslim atau masyarakat muslim untuk turun dari nilai yang tinggi kepada kenyataan yang lebih rendah kerana keadaan yang memaksa agar kemaslahatan manusia tidak hilang sama sekali, agar hak mereka tidak ditindas, agar agama dan dunia mereka tidak musnah. Contohnya adalah kesaksian orang yang fasik jika memang dia tidak ada orang yang adil yang merupakan dasar dalam kesaksian. Diperbolehkannya kekuasaan hakim yang hanya taklid jika memang tidak ada hakim yang boleh berijtihad yang merupakan dasar dalam pengadilan. Begitu pula keadaan seorang pemimpin daulah yang dasarnya mesti mampu berijtihad. Namun para fuqaha menerima kepimpinan orang yang hanya boleh bertaklid. Bahkan orang bodoh sekalipun, selagi dia mahu meminta pertolongan kepada ulama, mereka juga memperbolehkan berijtihad dengan orang-orang yang kurang baik, yang semestinya mereka berijtihad dengan orang-orang yang baik-baik. Ya. Turun darjat, tadi saya sebut satu contoh. Ini contoh yang seterusnya, tuan-tuan sekalian. Contoh seterusnya daripada segi sudut kepimpinan. Kita nak mencari orang yang terbaik. Dalam masa yang sama tak ada. Tak ada. Maka kita cari daripada kalangan terbaik yang tak ada tu dah. Apa yang ada? Yang tu yang terbaik daripada kalangan mereka. Hak yang cerdik-cerdik dah tak ada dah. Ada yang tu je. Maka yang tu kita boleh terima juga daripada segi sudut kehakiman, penyaksian, pemutusan yang ada. Maka boleh terima keadaan itu untuk mengelak benda lebih besar. Contoh dalam bab nikah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, bab nikah, tuan-tuan sekalian, saksi dia tak boleh orang fasik. Ada satu perbahasan daripada mazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan sekalian. Satu perbahasan besar dibahaskan oleh 2 imam daripada mazhab Syafi'i. Fasik ni salah satu di antaranya, antara amalan dia, tuan-tuan sekalian, berjalan tak tutup kepala pun dikira fasik dan dikira tak boleh nak menjadi saksi nikah. Dan ada satu yang disebut oleh para ulama yang pernah saya sebut dekat tuan-tuan. Dia ni suka menipu binatang. Pun dia termasuk golongan fasik yang tak boleh nak jadi saksi nikah. Agak-agak tuan-tuan nak cari yang betul-betul tak fasik macam mana, tuan-tuan? Jawab tak menikah. Tak menikah berlaku maksiat. Mengelak daripada berlaku mudarat lebih besar, maka yang biasa itu pun boleh digunakan dan boleh diterima. Kalau ada afdal terbaik, terbaiklah kan. Wali ada, carilah wali-wali ada. Dah tak ada wali, tinggal kuali, tuan-tuan, belasah gilah kuali pun. Tak apa, tu nak sikit kadar turun, tuan-tuan sekalian. Macam pemimpin. Pemimpin tak ada dah hak baik, hak betul tak ada. Maka ada yang tak bodoh pun tak apa. Asalkan dia nak belajar ataupun dia menerima pandangan. Boleh. Contoh macam tuan sekalian. Syarat menjadi ketua lelaki. Perempuan tak boleh. Boleh jadi ketua untuk dia saja. Untuk umum lelaki. Tak ada. Lelaki tinggal hak dengong dia. Hak cerdik mati habis dah kena perang. Kena tembak, kena apa semua habis dah. Lepas tu nak macam mana? Boleh ke perempuan? Tetap tak boleh. Mesti dia menjadi pemimpin. Dalam masa yang sama, dia tu perlu dijaga. Kepimpinan duduk di bawah dia. Kita tengok hukum fiqh. Hebat, hebat tuan-tuan sekalian. Ada abang tak sekolah. Nak menikahkan adik. Abang tak sekolah. Baca tak pandai, menulis tak pandai. Cakap pandai. Baca tak pandai, menulis tak pandai. Lepas tu, ayah dah mati. Boleh ke cari orang lain tu nak jadi wali? Tak. Abang yang dikatakan bodoh itulah wajib juga dia menjadi wali. Kenapa dia pula? Dia baca tak reti, Ustaz. Nulis tak reti. Bukan syarat nak kena baca. Syarat nak angguk je. Sah. Okey. Angguk je dia faham. Dia jadi wali. Budak je. Maka bodoh tu tidak menjadi penghalang. Kalaulah dah tak ada, nak cerita tak ada. Itu juga. Kalau dah ada, maka wajib kau pergi kepada syarat yang lebih utama.
tersebut. Kalau tak ada dah ulama untuk memimpin, maka boleh cari orang lain. Tapi kalau ada, mesti letak. Mesti kena cari tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan sekalian, tadi petang tadi jumpa dengan kawan-kawan. Dia tanya lagi tentang isu macam mana kedudukan kita pada hari ini. Kenapa mesti ulama saja? Kenapa mesti orang? Saya kata bukan kemestian tu duduk pada ulama. Kita ni salah faham daripada segi sudut perbahasan. Ulama ni sudut istilah bahasa, orang yang bijak dalam bidang tertentu. Cuma fokus ulama itu orang bijak dalam bidang agama. Kamu alim dalam bidang kamu, maka kamu buat kerja kamu. Dia orang pandai dengan orang minat tak sama. Saya pandai memasak dengan seorang lagi minat memasak, tak sama tuan-tuan. Orang minat ni dia buat jadi, tapi dia tak ada resepi dalam kepala, ikut suka hati dia je. Garam dia pakai baling je, tiba-tiba jadi. Sebab dia minat masak, jadi dia masak. Tapi bila tanya dia nama masakan apa ni, tak tahu. Masakan belasah je. Tapi orang yang pandai dengan ilmu memasak, dia ada. Maka kalau kita nak cari orang masak sedap, kita kena cari chef yang ada ilmu. Dah yang minat tadi boleh. Kamu boleh jadi membantu untuk kamu nak melancarkan kerja tukang masak. Satu juga, orang minat dengan perjuangan Islam dengan orang yang mahir tentang perjuangan Islam, tak sama. Saya minat. Saya tak mengajar agama, tapi saya minat. Tak apa, tak salah. Mari sama-sama dengan perjuangan Islam. Mari duduk. Tak apa, tapi jangan cari jalan nak jadi ketua. Tak boleh. Sebab ada orang yang alim dalam bidang itu. Sebab perjuangan Islam, perbahasan dia tentang akidah. Perjuangan Islam, Nabi SAW berjuang Islam untuk apa? Untuk membahaskan perkara yang berkaitan dengan akidah. Nak jaga akidah, nak jaga agama. Siapa yang tahu tentang akidah? Halal, tak halal, dosa, tak dosa, hancur, tak hancur. Siapa tahu? Nabi je. Siapa dia? Kalangan orang-orang yang memahami pengkhususan dalam bidang itu. Saya suka, saya tahu, dia tak boleh. Tahu, memang kamu tahu. Tapi kamu tidak khusus bidang itu. Maka kamu boleh bersama-sama dalam membantu apa yang dibawa oleh para ulama. Semua bidang, bukan satu je. Saya sebut ulama, saya sebut tukang masak. Tak boleh sebut lain. Orang jadi imam dengan pembantu imam, kan tak sama? Tak sama imam dengan pembantu imam. Selagi imam tu ada, pembantu tak boleh jadi imam. Takkan nak jadi dua-dua. Oh, itu imam ni mentang-mentang aku pembantu, tak pernah imam pun aku. Lah kamu pembantu, tunggu. Bila imam tak ada, imam pensan, demam denggi, apa kau naik? Kalau imam okey, tak apalah, kau nak naik apa lagi, tunggu kau nama pembantu. Sebab kau tak mengaji, cuma kau mungkin ada kelebihan. Tuan, ada orang dia tak belajar, tapi dia ada kelebihan, suara dia sedap, baca Quran sedap. Ada kelebihan bidang dia. Bagus. Dia boleh, tapi syarat dia cukup. Tak cukup untuk kamu jadi imam. Tak cukup. Boleh, bukan kata tak boleh. Syarat tak cukup. Maka kamu dengan apa yang ada pada kamu, kamu boleh belajar. Dan kamu boleh jadi bantu imam. Imam yang ada lagi, imam ni sama juga, suara sedap, tapi dia ada ilmu. Maka dia aula untuk menjadi imam. Kamu tunggulah. Kalau tengah-tengah semayang, imam tu kentut, baru kamu naik. Kamu naiklah, nak ganti dia. Paling kentut tak boleh ganti pula. Tak tahu pula macam mana nak ganti. Tak tentu arah dia buatnya. Tak ada ilmu. Walaupun bijak. Sebab apa? Sebab bidang kamu tak kena. Kamu boleh jadi pembantu. Begitu juga lain. Maka pada ketika tak adanya orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam sesuatu bidang itu, maka kamu boleh ambil. Itu pun dalam perkataan disebut, masih lagi kamu bertaklid. Nanti tengok. Taklid ni, kamu tak boleh buat hak kamu sendiri. Ni peluang aku jadi imam. Dulu lama mana dah aku tunggu, asyik bantu je. Imam tak ada. Sekarang aku buat sendiri. Apa aku nak buat? Malam ni, isyak kita semayang 2 rakaat je. Makmum kata biasa imam dulu buat 4. Itu imam dulu, sekarang aku imam 2 rakaat je. Kau nak ikut-ikut, tak ikut sudah. Alah, bengong je bantu imam ni. Sebab apa tak boleh? Kerana apa? Kamu kena taklid. Kamu ikut balik apa yang imam dulu buat. Sebab yang dia buat betul, kamu kena ikut. Kamu tak ada ilmu. Kenapa digunakan taklid? Sebab kamu tak ada mahir dalam bidang itu. Maka kamu kena buat apa yang orang dulu buat. Ikut apa yang Nabi dah buat. Ikut apa yang ulama dah buat. Kamu kena ikutlah. Kamu tak boleh buat hak kamu sendiri, tak boleh. Ini dia punya taraf kedudukan. Namun begitu dibolehkan oleh Islam. Karena diturunkan syarat dia dengan tujuan untuk masih lagi nak menjaga maruah dalam nak menyelamatkan agama ataupun menyelamatkan satu perkara. Buat Islam hebat. Hebat Islam tuan-tuan sekalian. Sampai satu tahap dia boleh turun dalam keadaan dia nak jaga. Yang penting Islam tu selamat. Daripada diambil oleh orang yang langsung tak tahu apa-apa, baik dia. Dia walaupun tak ada ilmu, tapi dia selalu duduk dengan orang berilmu. Sikit sebanyak dia tahu dia boleh ikut mentaklidkan sesuatu yang pernah dibawa oleh para ulama atau sesuatu yang dia pernah bawa oleh ketua dia dulu. Dia taklid. Maka pada ketika itu taklid itu boleh diterima pakai.
Taklid ni tuan-tuan sekalian, waktu ni je boleh terima. Dan waktu mula-mula melakukan ibadah kerana tak mengaji, sedang mengaji, boleh bertaklid. Tapi iman taklid tak boleh kekal kerana dia tidak diterima oleh Allah. Amalan bertaklid ni boleh terima kerana nak belajar je. Orang baru masuk Islam tak semayang, tak pandai semayang. Tapi adakah dia kena pandai dulu baru nak semayang? Tak, dia kena semayang dulu. Jangan salah faham tuan-tuan sekalian. Banyak orang salah faham, kena mengaji dulu baru nak ibadat. Tak, kena buat dulu. Sebab hukum Allah ni tuan-tuan sekalian, kamu suka tak suka, ataupun kamu tahu ataupun tak tahu, kamu wajib terima dan kamu kena buat. Saya tak tahulah hudud ni. Nanti dulu, jangan buat lagi hudud. Saya tak tahu lagi ni, saya kena tahu dulu hudud. Tak, kamu kena buat. Ini hukum jenayah syariah ni, apa benda jenayah syariah ni? Bagi kami tahu dulu, bagi kami belajar dulu. Dah, tak payah belajar. Jenayah syariah daripada Allah, wajib kamu terima. Kamu tahu ke, kamu tak tahu ke, kamu wajib terima. Dan bila nak tahunya, dah jalan, kamu kena belajar dan kamu ambil tahu. Dia tak boleh tunggu tahu dulu, tak. Orang nak masuk Islam, datang seorang bukan Islam, jumpa kita, saya nak masuk Islam lah. Tak boleh masuk Islam, kau kena belajar Islam dulu. Tiba-tiba dia mati, kita tanggung dosa. Sebab kita membiarkan dia pergi dalam keadaan dia nak Islam, kita tidak Islamkan dia. Kita suruh dia mengaji dulu. Mana boleh kau nak masuk Islam, kena mengaji dulu. Tak. Dia kata nak masuk Islam je. Kenapa kamu nak masuk Islam? Memang aku minat dengan Islam, tapi aku tahu tak apa. Islam dulu. Lafaz syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Habis lafaz syahadah, baru kita ajar dia perkara-perkara yang perlu dibuat. Baru hantar jabatan ke, badan perkim ke sebagainya, tak salah. Tapi selepas di Islam, kita ajar dia suami semayang. Mari kita semayang, syukur dengan Allah. Saya tak pandai semayang, tak apa, ikut dulu. Ikut. Sebab Islam dia begitu. Ini Islam. Dia bukan nak tunggu pandai dulu, tak. Sebab bila orang berhujah kata kena tahu dulu, tak. Islam tak begitu. Islam ni terus ikut, tak apa. Sebab apa? Sebab amalan tu dah menjadi wajib pada kamu dan kamu terus buat. Buat dalam keadaan kamu belajar. Ni tengah-tengah kamu semayang maghrib, 3 rakaat. Terus tahu dah. Lepas dia habis dia semayang, dia pun tahu. Semayang maghrib 3 rakaat. Belum belajar lagi tu. Baru dia buat je, terus dah ada ilmu. Sebab perbuatan itu adalah satu pendidikan. Habis dia semayang maghrib, masuk isyak, semayang pula isyak. 4 rakaat. Dia dapat reza bahawa awal-awal malam 3 rakaat, dah masuk awal tengah-tengah malam sikit, dah 4 rakaat. Itu pun dah menjadi ilmu pada dia. Lepas tu dia belajar. Ni 3 ni nama apa semayang ni, nama apa. Hatta sampai tahap niat dia nak semayang apa pun, dia tak erti pun, dia kena semayang. Semayang dulu tak apa, kamu tak payah niat-niat lah. Niat aku nak semayang kerana Allah dah. Takkanlah lepas masuk Islam tu kita ajar saja aku semayang maghrib 3 rakaat makmum, kalau taklah dia tak apa, tak semayang dah. Kemudian payah tak apa, kau nak buat niat semayang, saja aku semayang dah. Boleh, tak ada masalah. Dialah baru masuk Islam. Kalau kita mari semayang saja aku semayang je tuan-tuan, tak boleh lah, kita bukan baru masuk Islam. Kita dah kena belajar, dah wajib. Maka pada ketika itu taklid dibenarkan oleh Islam. Begitu juga dalam hukum. Kenapa tuan-tuan? Kerana Islam membenarkan untuk menurunkan nilai seseorang ataupun nilai hukum itu bagi menjaga kemaslahatan Islam. Hebat tak? Itu hebat pemerintahan Islam. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan lah, kalau orang kafir ni dia faham tentang Islam ni tuan-tuan sekalian, dia tahu tentang Islam ni banyak sungguh tasamuh atau banyak sungguh budi bicara, maka dia orang akan nampak Islam ni terhebat. Tapi tak ada nak sampai tentang budi bicara. Sampai-sampai takut dulu, macam mana nak tahu? Sampai-sampai belajar Islam kena potong, cerita Islam kena pancung, cerita Islam kena bunuh, murtad kena bunuh, cerita Islam tak jumpa dah hak lain. Jumpa bunuh, pancung, kerat, bunuh, pancung, kerat. Tu je kerja Islam. Bila kawan nak masuk Islam? Tak jumpa cerita tentang Islam ni hebat. Tak jumpa tuan-tuan sekalian. Itu memang kerja Yahudi. Kalau tuan-tuan tengok satu perkara yang dibimbangi oleh Nabi SAW, antaranya dakwah Yahudi yang dibuat, dia akan memburuk-burukkan Islam melalui apa yang ada pada Islam. Dia ambil benda yang ada pada Islam tu, dia ceritakan kepada orang dengan supaya menakutkan. Yang dia cerita tu salah tak? Yang dia cerita tu betul. Tetapi tak betul cara nak menyampai. Tak betul cara. Tak betul ke dia kata kena sunat? Betul memang kena sunat. Betul dia cakap tu. Tapi dia cakap tu tak kena cara dan tak kena masa. Itu dia atas sekalian. Bukan salah. Itu sebab saya kata ke tuan-tuan, Islam ni menjadi rosak bukan kerana orang bukan Islam. Orang Islam sendiri. Tuan-tuan tengok sejarah yang berlaku saya sebut tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah pada hari ini, tuan-tuan tengok, subhanallah, perancangan Yahudi, perancangan orang kafir, laknatullah ni. Sebut sedih tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok Masjidil Haram tu berubah sungguh. Tuan-tuan tengok dinding sahaja Masjidil Haram. Dinding masjid tu. Habis dah ditukar semua.
Jadi warna kelabu semua tuan-tuan sekalian. Kenapa tuan sekalian? Itu sistem pemerintahan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan biasa selalu pergi. Yang mana biasa pergi tiap-tiap tahun, 2 tahun sekali, tuan-tuan pergi kompom menangis punya tuan-tuan tengok berjalan. Sebab apa tuan sekalian? Sebab dah tak ada roh sejarah Islam, dah tak ada. Dia dah jadi macam satu bangunan hotel yang hebat di dunia. Roh sejarah dah tak ada. Dia buang sejarah Khilafah Uthmaniyah yang meninggalkan kesan sangat banyak. Buang. Kan dia sistem pemerintahan Arab ni sistem keturunan. Orang ni ambil, orang ni buat sistem, maka berlaku ini sejarah Uthmaniyah, ini sejarah apa tu Umayyah, ini dia kan ambil sejarah. Jadi selepas daripada Uthmaniyah ni nak pergi kepada keturunan Saud ni tak ada lagi sejarah dia. Maka Saud ni diubah dengan keadaan ni melalui perancangan kafir mereka ni. Dia ubah semua. Dinding habis jadi kelabu, dah tak ada rupa Masjid Haram tu masihlah. Tetapi ruh sejarah tak ada. Wallahualam kata tuan, saya pergi saya tengok. Rasa lain, rasa insya-Allah tak ada rupa sejarah tuan, Allahu akbar. Kerja nak menghilangkan gambaran sejarah Islam tu dah tak ada. Dah tinggal pembinaan keluarga Saud. Ialah Saudi yang kontrol dia orang kafir. Nama di Islam dia jaga bentuk apa? Yang dia tu bergantung kepada negara sekular. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Sebab siapa yang merosakkan Islam? Islam makin tenggelam kerana orang Islam. Apabila orang Islam itu diperbodohkan oleh orang-orang kafir. Sampai tahap ke negara kita. Ni kita bicarakan tentang pemerintahan. Kenapa payah sangat orang Islam nak terima pemerintahan Islam? Sebab pemikiran orang Islam telah dibodohkan oleh orang-orang kafir. Pemimpin-pemimpin Islam terikut dengan dakwah Yahudi, dakwah orang kafir, terikut dengan budaya-budaya ini sehingga menjadi rosak. Rosak habis tuan-tuan sekalian. Rosak pemikiran sehingga kan meletakkan bahawa mereka tidak meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah. Yakin Islam, mengaku, yakin. Tapi tak apa percaya mana? Percaya Islam. Kalau orang Islam percaya kepada Islam, tak susah kita nak buat kerja dakwah, tak susah kerja berlawan nak tegak negara Islam, tak susah. Sebab apa? Islam tu memang mudah diterima oleh siapa saja. Hari ini dalam negara kita tuan-tuan tengok. Nak cerita Islam ni nak berlawan dengan Cina lagi. Berlawan dengan orang bukan Islam lagi. Berlawan dengan orang Islam lagi. Yang dengan orang bukan Islam ni satu hal dah. Yang paling teruk sekali nak berlawan dengan orang Islam. Orang Islam yang benci kepada Islam. Sedangkan tasamuh yang ada pada Islam, tuan-tuan tengok sampai ke tahap ini. Sampai tahap membincangkan tentang pertimbangan fik itu boleh diletakkan. Rendahkan taraf dia. Allah benarkan sampai ke tahap itu melalui perbahasan ulama untuk nak meletakkan sampai satu tahap boleh Islam juga kena memerintah. Tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab pemikiran orang Islam. Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan hak mari kuliah ni, bukan dengan kuliah aku saja ni. Macam-macam ustaz dah mari kuliah. Ramai dengar. Piah putih, angguk, geleng, pejam, macam-macam jenis ada. Tapi ada yang tak faham lagi. Minta maaf tuan sekalian. Tak faham lagi. Ni nak habis dah kitab ni. Pek Daulah ni dah dudukkan yang kedua akhir. Kita akan bincang yang ke-12 dan ke-13. Sikit-sikit pendek-pendek je. Pencalonan bukan Muslim, perincian tentang kebaikan beradu dengan keburukan dalam pemerintahan. Sikit dah, tinggal sikit. Ujung-ujung sikit je. Perbahasan dia hampir sama dengan perbahasan awal. Nak habis dah kitab ni. 4 tahun, 5 tahun dah mengaji tuan sekalian. Habis kitab ni, doktor, PhD. PhD tuan-tuan, insyaAllah. Tapi perangai, masih Abu Jahal lagi. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Bukan saya kata tuan-tuan. Tapi kadang ni hak berlaku tuan sekalian. Mengaji, dengar, cerita sedap. Tapi Islam masih duduk tahap itu. Sebab apa tuan sekalian? Sebab hanya sekadar ngaji, kamu tak yakin. Kamu percaya pada Islam, tapi kamu tak yakin dengan Islam. Tuan-tuan, buktikan kita yakin dengan Islam. Kita kena letak keyakinan. Cerita Quran tuan-tuan sekalian. Saya buat kelas tafsir, orang panggil minta tafsir. Saya cerita tentang Quran. Kadang-kadang menangis, kita nak cerita Quran ni, tak tahu nak cerita macam mana lagi dah. Sebab kita belajar, saya belajar tentang khusus dalam buat tafsir Quran. Kita belajar, kita nampak nak cerita, saya nak cerita sampai macam mana saya belajar dulu, macam tu saya nak cerita. Sampaikan saya belajar dulu tuan-tuan sekalian. Syekh yang saya belajar tu, setiap kali dia cerita tafsir Quran, dia akan menangis. Sebab dia kata dia tak tahu macam mana nak cerita lagi supaya kamu faham. Dia tanya, kamu faham tak ni? Kata dia. Kami akan cuba faham macam mana yang Syekh nak bagi kami faham. Syekh kata, tak, aku maksudkan kamu faham ni, boleh tak kamu bawa mata yang aku faham ini balik ke masyarakat kamu? Apa yang kita boleh jawab? Kita kata insya-Allah. Rupanya hari ni saya mengajar, saya dapat merasai bahawa apa yang Syekh saya rasai.
Guru saya mengajar dulu sampai menangis. Kita baru rasa, oh sungguh memang payah. Memang kita rasa satu cerita dah benda yang sama Al-Quran. Ni Al-Quran di mana Al-Quran datang daripada hati jiwa nak cerita macam mana dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata haram. Allah Ta'ala kata kufur dalam Quran. Allah Ta'ala kata zalim dalam Quran. Kita pun dengar. Anggur, oh esok mangkuk ayu juga. Dengar lagi. Mari pula Jibril datang ceramah anggur lagi. Anggur. Betul tak? Tadi juga. Habis macam tu. Habis 4 tahun, habis semula. Tunggu 4 tahun lagi. Oh, tak apa, tak guna, tak adil lah, tak ikut Islam lah. Marah-marah, ustaz perang. Oh, pilihan raya. Haram jadah juga, tuan sekalian. Minta maaf tuan sekalian, nak habis kitab dah. Tuan sekalian, tak ada dah. Kitab ni membincang tentang negara Islam ni antara kitab-kitab muktabar yang hebat. Saya ambil baca kitab ni dekat tuan-tuan, tuan ambil tinggi je ni. Patut dia kena bincang di hukum syarak dulu. Dia mahu tentang perbahasan hukum, baru cerita tentang negara. Sebab negara ni dibincang tentang kita dah faham tentang pelaksanaan undang-undang Islam. Tuan-tuan tak faham dah undang-undang ni. Tak cerita undang-undang tu dah mahal dah. Terus nak buat negara je. Habis kitab tuan sekalian. Tapi wallahualam. So tuan sekalian, saya bila kita baca bab ni, tuan-tuan tengok. Nak letak apa? Begitu hebatnya Allah. Allah rendahkan ke darjat yang begitu hebat. Allah boleh rendahkan kedudukan itu daripada segi sudut hukum supaya nak bagi ruang lagi kepada Islam supaya Islam boleh duduk di tengah masyarakat. Sampai tahap itu tuan sekalian. Tapi tak tahu setakat mana kita boleh memahami usaha untuk nak meletakkan kedudukan masyarakat itu supaya dipimpin oleh golongan orang-orang yang memahami hukum Tuhan. Sebab tajuk yang kita bincang hari ini, kita bicara tentang kedudukan orang Islam tuan sekalian. Kita bincang macam mana kita dah ada sebuah kuasa, kita nak bergabung dengan orang kafir, nak cari jalan macam mana orang kafir boleh terima Islam. Hari ini nak cerita macam mana orang kafir terima Islam. Orang Islam pun tak nak terima Islam lagi. Sampai sekarang, payah lagi nak terima Islam. Cerita kau nak kok mana sekalipun, cukup payah nak terima agama Allah sedangkan dia Islam. Kira haji umrah tak saya kira lah. Saya kira tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, duduk. Cerita pun tak nak teltih tuan-tuan sekalian. Duduk kat Madinah, kalau nak penampau tuan-tuan sekalian. Harap aku nak pergi umrah tuan-tuan sekalian. Boleh sampai-sampai saya pergi, kita belum banjir lagi pergi. Duduk kat sana berlaku banjir. Keluar kenyataan sekalian. Nah, inilah sibuk sangat. Eloklah Kelantan tu kena banjir. Elok sangat dah. Biar Tuhan tunjuk sikit Kelantan kena banjir. Macam Islam sangat dia je Islam, orang lain tak Islam. Tuan-tuan saya kata subhanallah, aku ni agak duduk kat mana ni kalau aku duduk kat Selangor tuan-tuan sekalian. Memang aku pergi jadi ambil kos biji aku, geram aku agak duduk Madinah tuan sekalian. Aku pun nak beribadat juga, mikir tuan. Dengar cakap bersih ni, ya Allah Tuhanku subhanallah. Sakitlah dengar. Tak tahulah kata macam mana Tuhan boleh hantar dia pergi umrah tuan sekalian. Doa nak sampai kata ya Allah sedarkanlah, bagilah hisab. Dengar berita banjir tu bukan kata nak sedar kamu duduk sana ambil pulang doa dengan Allah ke, minta tempat-tempat mustajab nak doa ke. Tak. Terus buat analisa dengan kepala otak dia sendiri, buat analisa. Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan sekalian. Masyarakat tuan-tuan, kenapa? Terus saya kata nampak rupa Islam tu hebat dah. Janggut, serban, bergulung. Jangan main. Tapi tak tentu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kamu tak faham ruh Islam yang sebenar. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Imam Ahmad pernah ditanya tentang pemimpin yang perkasa namun kurang baik perangainya. Orang soleh namun lemah. Lalu dengan yang manakah jihad mesti dilakukan? Maka dia menjawab, orang kuat yang kurang baik, maka ketidakbaikan perangainya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, tanggungan dirinya. Sedangkan kekuatan demi kebaikan orang-orang muslim. Sedangkan orang soleh yang lemah, maka kesolehannya hanya untuk kepentingan sendiri dan kelemahannya menjadi tanggungan orang muslim. Jadi dia mesti berjihad untuk orang yang perkasa sekalipun dia tidak baik perangainya. Dia buat contoh dua perbandingan. Orang ni hebat, ada kekuatan hebat segi sudut kerja, tapi tak apa nak baik perangai. Bertemu dengan orang soleh, tapi lemah, tak boleh buat apa. Soleh orang nampak alim, nampak wara, tapi tak boleh buat apa, lemah. Tak kerti nak buat apa. Ni macam mana ni? Ikutlah mana okey-okey. Main ikut je. Ni boleh tak boleh ni? Tengok keadaan lah, boleh kot. Main ikut-ikut je tuan-tuan sekalian. Maka Imam Ahmad kata, kamu pilih orang perkasa. Sebab buruk perangai tu perangai dia. Perkasa tu nak guna untuk orang lain. Tapi soleh ni tuan-tuan sekalian akan jadi pandangan pada masyarakat orang. Lemah dia tu menyebabkan terganggunya tugas dia dalam dia
menjaga amanah Allah Ta'ala bagi. Maka pada ketika itu kamu kena berjuang untuk menaikkan orang yang kuat ni walaupun buruk perangai dia. Ni cerita dua keadaan nak buruk ni. Maka pertimbangan tu dibuat ada waktu ni. Takkan orang buruk perangai kita nak ambil kan? Sepatutnya tak payah ambil. Tidak, diletakkan pertimbangan supaya ambil juga dia. Kerana pertimbangan masyarakat tu lebih penting daripada pertimbangan pada diri sendiri. Tak nampak Allah contoh lama buat kan hebat. Hebat tentang benda tu kita nak lihat. Tambah pula kalau dia ada hebat. Kalau sekiranya dia tu soleh dan dia perkasa. Dua-dua ada kat dia kan lagi baik. Lagi hebat. Dia mampu dengan pemikiran kebijaksanaan yang ada pada dia. Begitulah pandangan seorang imam yang warak dan rabbani. Jika kita melihat kehidupan orang-orang muslim, kemunduran dan keadaan mereka yang berpecah belah, sebaliknya keadaan musuh-musuh mereka memiliki kekuatan dan keunggulan, maka keadaan seperti ini mengharuskan kita untuk menerima apa yang semestinya kita tolak. Tak kala keadaan kita kuat dan bersatu. Allah telah berfirman, sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan dia telah mengetahui bahawa pada kalian ada kelemahan. Al-Anfal ayat 66. Allah mengisyaratkan bahawa kelemahan merupakan sebab adanya keringanan. Sekalipun mestinya orang muslim itu selalu melihat kepada kekuatan. Sebab orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sesiapa yang tidak boleh masuk ke dalam kekuasaan dan hanya terbatas pada jemaah-jemaah Islam seperti yang terjadi di berbagai-bagai negeri Islam, maka tidak ada salahnya jika dia menerima kekuasaan yang ada dan rela bergabung dengan yang lain jika memang hal ini boleh membawa kebaikan bagi umat. Nampak? Ini cerita pergabungan. Keadaan yang berlaku tu kalau kamu tak boleh nak buat dah, kamu tak ada kuasa, kamu nak lawan macam mana kamu kuat? Tak payah pergi dah. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi Harun alaihissalam. Dia boleh lawan. Tak payah lawan dah. Pada masa tu dia slowkan keadaan. Supaya tidak menjadi lebih parah. Kita tengok sejarah Ashabul Kahfi. Kamu boleh lawan. Kamu tak boleh lawan dah. Kamu tinggal 7 orang lawan. Apa laginya? Baik lari. Tak apa. Lari tu apa? Untuk nak sembunyi. Bukan dia nak lari daripada sadak. Dia nak bersembunyi dulu. Supaya dapat kekuatan. Pada ketika itu, apa? Kamu lari pun tak apa. Kamu bergabung pun tak apa. Pada masa tu kamu carilah dengan siapa kamu nak bergabung. Cari. Kok boleh ada kekuatan, maka gabung. Boleh masa tu gabung. Sebab Islam ni jelas. Jelas tak? Jelas tuan-tuan. Bergabung dengan orang kafir, ya. Orang kafir ni pun benci juga dekat dia. Kita kongsi sama, kita sama-sama. Aku pun benci kat dia, kau pun benci kat dia. Walaupun kita tak sama agama, tapi kita ada satu matlamat yang sama. Walaupun matlamat lain tak sama, tapi ada salah satu di antara matlamat kita sama dengan dia. Kita boleh gabung untuk selesaikan satu perkara, yang lain tu kita selesai. Jangan kita bergabung terus dengan dia semua. Tak bergabung dalam satu masalah. Satu perkara je tersekat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Ini bising. Kelantan nak bergabung. Nak menerima. Bersatu. Bersama. Dengan kerajaan pusat. Untuk menyelesaikan masalah banjir. Riuh pula keluar. Allah nak selesai masalah banjir pun nak bergabung. Tak payah bergabung. Kalau gabung tunggu aku mati dulu. Alah mangkuk betul. Ngaji cerdik sangat kau nanya. Cakap tu kata orang bengong ni baik diam. Orang tak tahu dia bengong. Tapi bila dia bengong dia bercakap pula, lah baru tahu bengong sungguh dia ni. Baik diam, orang tak tahu pun dia bengong. Tak faham, pergabungan tu bukan suruh orang nak tabir Kelantan. Dah, pergabungan tu untuk masalah banjir saja. Dah habis masalah selesai, hilanglah pergabungan tu. Dijadikan isu besar. Oh, gabungan. Allah, lemah kadang-kadang sekalian. Lemah kan. Nak kata bodoh cerdik, nak kata cerdik nampak macam bodoh pula. Tak tahu kenapa pemikiran itu datang. Boleh jadikan satu isu yang sangat besar. Tak ada apa-apa. Boleh kecil je bendanya. Tapi taklah sebab mungkin ada sesuatu yang tak baik, satu benda yang dibuat. Bila tak faham, dia akan meletakkan satu benda itu membodohkan dia. Tentang tengok dalam isu isu yang anak gadis kena peluk dengan kepok tu. Yang saya tak nak cerita yang dia kena peluk tu. Nak cerita ada seorang budak perempuan yang membela dia dengan mengatakan bahawa itu adalah disebabkan kerana keizinan Allah. Tuan-tuan dapat tak? Tuan-tuan tengok dalam YouTube ataupun FB. Saya student hantar. Saya banyak buat program dengan budak-budak matrik, budak-budak student. Dia orang selalu hantar. Kalau ada benda-benda pelik dia akan hantar lah. Tapi benda tu saya tak jawab pun. Dia orang minta saya jawab. Saya tak jawab pun sebab saya tengok jawapannya pelik sangat dah. Beratus-ratus orang dah jawab dah. Cuma saya bagi tahu orang yang budak yang hantar kat saya tu kata kamu kena nilai. Dia cakap betul-betul. Cuma majoritinya tuan-tuan sekalian yang hantar dekat saya tu bila saya tanya balik semua mereka merasakan bahawa macam betul lah ustaz dia cakap. Kalau tuan-tuan dengar memang macam betul. Sebab dikaitkan ada kebenaran. Dalam ucapan itu ada beberapa kebenaran. Tapi kenyataan dia memang boleh rosak akidah tuan-tuan sekalian. Dia kata budak yang naik tu kenapa kita nak marah dia, pergi naik atas pentas, kita nak maki hamun dia. Dia naik tu sebab Allah izin dia.
Kalau Allah tak izinkan dia naik atas pentas tu, mungkin Allah boleh patahkan kaki dia. Tapi dia naik dengan selamat, berarti Allah izinkan dia. Maka dia buat tu pun atas keizinan Allah. Kata mangkuk betul budak ni, dia mari tauhid kau mana dia mengaji. Tuan-tuan boleh tengok tuan. Saya dapat benda tu, saya tak cari pun orang hantar, budak-budak hantar. Bila sudah hantar, saya kata subhanallah, kata teruknya budak ni. Mula saya dengar sikit je. Bila dah ramai sangat hantar, saya rasa ni agaknya benda besar isu ni. Saya pun dengar sampai habis dia cakap tuan. Allahu Rabbi, saya kata. Tapi saya respect juga, saya respect budak tu sebab dia berani. Betul-betul kamera terdepan dia berani bercakap dengan berhujah. Keberanian itu hebatlah kalau dia boleh cakap benda betul. Tapi cara dia bercakap tu, saya tak rasa dia boleh bercakap melalui pemikiran dia. Mesti ada orang belakang, dia tak tahu siapa. Sebab budak muda sangat. Student lagi tak salah saya. Tapi dia bercakap dalam keadaan Allah rosak akidah dan sekalian. Bercanggah. Sebab siapa rosak akidah? Bercanggah. Kalau dia kata Allah izinkan, sedangkan dalam Al-Quran Allah marah. Wala taqrabu zina. Jangan sekali-kali kamu menghampiri zina. Mana itu larangan qat'iyah daripada Allah. Larangan betul, bukan larangan main-main. Allah larang pun bukan larang pergi buat. Larang hampir. Maknanya datang program tu pun Allah larang dah. Dia dah naik atas pentas. Bercanggah dengan ayat Quran. Tiba dia kata Tuhan izin. Oh seronok entah. Pung ada orang merogol. Kena tangkap. Jangan salahkan dia. Allah izinkan saya merogol. Kalau Allah tak izinkan, mungkin Allah patahkan kaki saya ketika saya nak pergi merogol. Oh senanglah begitu tu sekalian. Kalau semua benda dibuat atas kena keizinan Allah. Oh dahsyat tuan-tuan. Masalahnya, budak-budak remaja dengan dia tu, ada yang terima kenyataan dia. Allah rasak tuan-tuan sekalian. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bila dia ilmu. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan, Allah alam, saya dapat banyak sangat budak-budak hantar kan. Student, biasa bawa pergi dengan student. Dia orang cepat dapat. Dia orang tahu. Cuma saya minta dekat dia orang, siapa dia budak ni saya nak tanya tu. Kalau boleh dapat cakap dengan sini lagi baik daripada saya jawab dalam FB dia tak ada faedah pun. Kan? Jawab dalam FB dia tak ada faedah. Sebabnya ramai dah jawab. Tak guna. Tapi nak sebut je tuan sekalian. Isu yang dibawa tu Allahu Akbar. Rosak akidah, tak ada agama. Siang tuan budak pakai tudung. Sedih sebabnya saya duk merasa masih dalam hati saya masih rasa mesti ada orang belakang ni. Tak kisah apalah. Mesti ada orang. Dia mesti ada orang yang dia tanya. Nak sebab dia bercakap tu soalan macam satu hujah dengan bukti. Cuba tuan-tuan fikir, macam-macam dia cakap tu sekalian. Dia ajak kita fikir, dia tu yang tak fikir mana tu sekalian. Dia ajak kita fikir pula, kita fikir kalau dia boleh naik, kalau insya-Allah subhanallah dahsyat tu sekalian. Masyarakat sekarang tu sekalian ni akibat tu kan. Akibat bila Islam tak merintah ni jadi dia. Budak tu jadi begitu bila kes tu berlaku sebab kerajaan membiarkan program yang haram jadah tu boleh berlaku dekat sini. Program tu nak berlaku awal untuk sambutan tahun baru disebabkan musim banjir, tangguh masuk alik. Dalam keadaan tu berlaku, bulan 3 datang semula K-pop dekat stadium mereka. Akan datang lagi tuan bulan 3. Duk dengar radio tu ada lagi iklan dia tuan sekalian. Allahu Akbar. Jahannam tuan sekalian. Tuan sekarang tuan fikirlah. Tuan nak biarkan lagi kerajaan Malaysia ni diperintah oleh pemimpin ada sekarang? Ni soalan mudah tuan sekalian. Nak biar lagi? Kalau tuan rasa nak biar lagi, berhentilah mengaji tuan sekalian. Aku pun nak menyampah dan jangan baca tuan sekalian. Tak ada alasan dah nak biar lagi dah tuan sekalian. Merosak bukan rosak akhlak manusia, membawa kepada jalan kerosakan akidah yang sangat besar. Rosak tuan sekalian akidah. Manusia jadi hancur akidah kerana begini. Kalau daripada budak muda boleh berpahaman begitu tuan sekalian, tuan bayang generasi yang dia akan bawa bagaimana? Dia akan kahwin, maka anak dia akan dibawa pahaman daripada ibu dia dan ayah dia yang berpahaman dengan pahaman yang rosak akidah mereka. Kenapa tuan sekalian? Kerana kerajaan tak ada ambil kisah tentang perkara ni. Saya tengok. Tapi kalau ada penceramah ustaz-ustaz buat ambil kisah benda ni, ustaz tu pun dikir besar sangat. Ni payah tuan sekalian. Saya sebut tuan sekalian, Allah Ta'ala nak buat satu perkara, tuan-tuan tengoklah. Mesti ada satu benda lebih besar yang dah berlaku, orang tak perasan. Tuan buat satu isu. Tuan-tuan bacalah sejarah tuan sekalian. Baca, tuan-tuan tengok mana-mana sejarah. Setiap benda yang Allah Ta'ala buat sebenarnya ada isu yang dah berlaku tapi manusia tak sedar. Maka Allah buat satu isu supaya kamu nampak. Cerita kena peluk dengan K-pop, dia cerita biasa tuan sekalian. Sebab apa saya kata biasa? Kenapa orang bising sangat bila anak gadis kena peluk dengan K-pop dengan orang lain? Haramlah, inilah, bukan tak mahram sebagainya macam-macam. Dalam TV yang kau tengok filem drama tu, bini orang kena peluk dengan laki orang, anak dara orang kena peluk dengan laki orang, anak dara orang kena peluk dengan turun orang dalam lakonan. Kenapa yang tidak dipandang bahaya? Ini cari rezeki ustaz. Penampar haram jadah, rezeki mangkuk ayun korang rezeki. Kalau nak kerja berlakon tu satu rezeki halal. Haram kalau berlakunya perkara yang haram.
Dah lama dah, daripada dulu lagi. Daripada zaman berlakon berkembang sampailah sekarang. Bini orang peluk dengan laki orang dalam TV. Tak ada orang bising, ada orang bising. Tak ada. Majlis agama tak bising, majlis fatwa tak bising, semua tak bising. Tiba-tiba mari anak dan gadis kena peluk dengan kepok. Yo, ni kena peluk ni haram. Ai, kau haram dulu lagi dah haram. Tuhan buat nak bagi tahu, lama dah benda ni haram. Kamu tak sedar. Kamu kena buat. Kena ubah. Siapa yang boleh ubah sistem perfilman yang ada? Siapa boleh ubah? Tak boleh ubah. Yang boleh ubah kerajaan. Tuan-tuan harapkan kerajaan hari nak ubah? Mampus tak ada akan berubah. Takkan berubah tuan sekalian. Minta maaf. Siapa yang boleh ubah? Kita. Saya, tuan-tuan. Itu pun kalau tuan-tuan berani. Kalau mari angguk je dengan ceramah tak ada juga. Kena buat tuan. Berhentilah angguk saya. Kena buat, kena bertindak. Sebab apa? Sebab ni kita bincang. Saya cerita tentang tak lari pada kitab, kita bincang tuan sekalian. Kita duk bincang negara Islam, kita duk bincang apa tanggungjawab, kita duk bincang tentang syarat, kita bincang macam-macam. Tapi tak ada perubahan kita buat. Kena buat tu sekalian. Sebab tu dah menjadi tanggungjawab besar dekat kita. Banyak lagi tuan-tuan yang cerita perkara yang boleh meruntuhkan akhlak. Akhlak satu hal, meruntuhkan kita. Daripada akhlak tu dia membawa kepada kerosakan akidah. Banyak dah berlaku. Tapi dengar perbahasan, dibahas. Tapi tak ada perubahan. Kena ubah. Kena berani dah orang Islam jangan jadi penakut sangat. Kena berani dah. Orang hina Islam berani. Kita nak bercakap Islam tak berani. Nak bercakap kat kedai kopi tak berani bila cerita Islam sikit. Slow sikit. Takut nak cakap. Nak cerita tu haram. Jangan kuat sangat orang dengar. Takutnya. Cerita gila haram dah. Baca surat khabar nak bercakap sikit malu. Orang lain baca surat khabar boleh ulah macam-macam. Macam-macam orang ulah. Ulah benda tak betul. Kita nak ulah benda betul. Takut nak surat khabar nak cakap. Sebab apa tuan sekalian duk jaga Islam ni warak, Islam ni Allah. Sekalian, tak boleh, kena ubah. Kena berani bercakap, kena cerita. Jangan tunggu jadi ustaz je tak. Berani cakap. Cakap tentang Islam di mana saja kita berada. Biar orang nampak bahawa Islam ni tak cerita dah benda lain. Islam nak cerita tentang kenikmatan yang ada pada Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, pentahapan. Apa dia? Sesungguhnya Allah mempunyai sunnah yang berlaku di kalangan makhluknya. Dan kita tidak boleh melalaikan begitu saja, iaitu sunnah penahapan. Segala sesuatu berangkat dari yang kecil kemudian menjadi besar dan lemah menjadi kuat. Kita boleh melihat sunnah ini dalam tumbuhan, haiwan, dalam tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Manusia tidak dilahirkan langsung menjadi baligh dan pintar, tetapi dimulai daripada bayi, melalui penyusuan, disapih anak, remaja, dewasa dan tua. Sebelum itu pentahapan sudah dimulai daripada perut ibu, berangkat dari setitis air mani, segumpal darah, segumpal daging, lalu ada tulangnya, tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian dia menjadikan ciptaan yang lain bentuknya. Maha suci Allah yang telah membaguskan ciptaannya. Syariat yang hanif juga memperhatikan sunnah ini dengan meletakkan pentahapan terhadap mukallaf dalam mewajibkan yang wajib, begitu pula pentahapan dalam pengharaman yang haram sebagai rahmat dan kemudahan bagi mereka. Ini pentahapan ni sunnah. Mana pentahapan itu kan perjalanan sesuatu perkara tu. Itu adalah sunnatullah. Sunnah Allah. Tuan-tuan tengok hukum pun Tuhan tak bagi benda tu haram macam tu saja. Tuhan datang satu-satu. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan tentang isu apa tu arak. Kan satu-satu Tuhan haramkan. Daripada nak jadi haram betul tu Tuhan datangkan dengan bentuk larangan datang, larangan makan, larangan bersolat. Sampailah haram terus. Sebab itu tahap. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bertahap. Tuhan tak turun seketul. Turun seketul bong sebiji Al-Quran. Untuk orang Melayu. Pergi ambil Quran kat atas bukit tu. Dah. Satu ayat. Satu ayat tu pula berbeza-beza. Melihat kefahaman manusia. Rasulullah bawa satu ayat Quran, beritahu pada sahabat. Ada sahabat faham, ada tunggu beberapa hari untuk menyampaikan supaya mereka faham. Ada waktu sampai berbulan-bulan Al-Quran tak turun. Nak bagi faham. Antara pada peringkat awal, kita tengok ketika turun ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Perbezaan di antara ayat kedua dengan ayat ketiga kan lama. Hampir bertahun, hampir 1 tahun. Dia punya masa jangka dia. Sebab apa tuan sekalian? Sebab nak beri faham. Turun satu nak beri faham pada masyarakat. Itu tahap yang dipanggil sunnatullah. Begitu kejadian manusia. Tahap daripada kecil, besar. Tahap tu dia ada peningkatan. Kalau kita tuan-tuan sekalian hidup, tak ada perubahan tahap, perubahan diri. Kena ada perubahan tahap. Daripada tak tahu kepada tahu. Jangan daripada tak tahu kepada tak tahu dan tak tahu dan tak tahu sampai bila-bila. Itu bukan tahap perubahan tu. Tahap perubahan ni daripada tak tahu kepada tahu. Nak belajar, ingin tahu dan memberitahu. Baru cantik, baru dia betul punya tahap dia. Sekarang tuan-tuan mengaji, tuan-tuan ni sebenarnya subhanallah hebat dah. Dah banyak tok guru mana dah, kalau tengok hari 30 hari tu 30 tok guru mari. Semua kitab tuan-tuan mengaji. Aku mengaji dengan mesti pun tak jumpa kitab tuan-tuan mengaji.
Mana ada mengaji sampai 1 tahun 30 kitab, mana ada? Tuan-tuan setahun 30 kitab mengaji. 30 tu hadis saja berapa jenis hadis dia mengaji. Hadis pilihan, hadis terpilih, yang tak terpilih, yang kita tak terpilih pada. Macam-macam tafsir surah pilihan, tafsir surah khusus, tafsir begini. Allahu akbar. Kitab fiqh ni. Kalau tengok tuan-tuan mengaji, ya Allah Tuhanku, bukan PhD lagi dah, habis pada PhD tuan sekalian. Tinggi habis semua kitab dah mengaji. Kitab satu ada, jenis tok guru pun macam-macam jenis dah. Hak mengajar tuan-tuan, satu kitab 4 tahun, 5 tahun. Masuk kitab aku dah 5 tahun dah ni. Tak habis-habis. Tak habis bukan sebab lama, sebab banyak tak datang tuan sekalian. Itu campur aku dah tak datang, korang tak datang lagi. Lagi banyak tuan sekalian. Nak cerita banyak dah ilmu tu sekarang. Bukan waktunya tuan-tuan sekarang. Bukan saya kata tak payah belajar tak. Bukan sekadar tuan-tuan mari mendengar saja. Tuan-tuan sampai satu tahap kena sampaikan kepada orang. Takkan dah tuan-tuan sampai 30 tok guru mengajar, tuan-tuan masih duduk tahap dengar balik. Okey ustaz mengajar. Okey ustaz tu okey. Okey saja daripada dulu. Last sekali kita yang KO tuan sekalian. Tak berubah okey saja, kena okey dan kita kena sampai pula. Tuan-tuan kena cari ruang sampai. Tak kira seorang pun sampai kan dah. Ambil seorang hak jenis tak sedar-sedar dia tu sekalian. Tak bertukar color daripada dulu lagi, tak ada tahap-tahap satu je. Color tu satu je tak berubah. Orang kan berubah juga. Tak berubah tu. Sampailah anak akhir pun masih duduk saluran satu lagi. Masih teruk tu sekalian. Dia kena ubah saluran pemikiran, dia kena ubah dah. Dengan ilmu. Tuan-tuan, terorangnya. Oh kami tak ustaz lah. Ustaz ni bukan tunggu orang iktiraf. Tuan-tuan lepas ni berhenti panggil dah. Panggil ustaz belaka. Ni panggil ustaz, orang ni panggil ni ustaz, orang ni panggil ustaz. Biar ustaz belaka dalam ni. Biar senang tuan sekalian. Dah layak jadi ustaz dah tuan-tuan. Tu nak sampai je tuan sekalian. Cuma janganlah semua sekali ceramah sudah. Susah pula. Semua tuan-tuan ceramah, aku pula seorang dengar, demam pula tuan-tuan sekalian. Tak boleh juga. Tapi nak cerita je tuan-tuan dah sampai tahap tu. Dah boleh kena sampai. Tak boleh tunggu dah. Sebab apa tahap-tahap kita ni dah ada sampai satu tahap. Maka tahap yang diajar oleh Islam ni, sunnatullah ni tuan-tuan sekalian, bukan nak cerita peringkat tahap je. Tahap tu perlu ada dalam diri kita. Supaya kita, kena waktu sampai, waktu cerita tuan-tuan. Pada masa sekarang, jangan takut dah, nak takut lagi apa lagi tuan-tuan sekalian. Tak ada takut dah. Dunia ni dah nak kiamat, tuan-tuan takut apa lagi ni? Tuan-tuan takut pun kiamat, tuan-tuan tak takut pun kiamat. Kiamat juga dunia ni. Maka laluilah, kita hadapilah kiamat yang akan berlaku ni dalam keadaan biar kita bersedia untuk meneruskan apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Syariat, seringkali manusia tidak boleh mencapai tujuannya yang besar secara sekaligus, sekalipun dia sangat bersemangat untuk mencapainya, tapi memungkinkan baginya untuk mencapai sesuatu sedikit demi sedikit sesuai dengan kesanggupan dan keadaannya. Hal ini tidak dimungkiri syariat, tradisi dan akal. Para cendekiawan telah sepakat bahawa jika tidak mendapat semua, tidak berarti meninggalkan semua begitu sahaja. Mencapai tujuan penerapan hukum Islam secara menyeluruh merupakan tujuan yang besar. Hal ini tidak perlu disangsikan lagi dan mesti menjadi sasaran utama. Tapi untuk mencapai tujuan ini bukanlah perkara yang mudah. Dapat dicapai dengan sekali tepuk. Tidak ada salahnya seseorang mencapai sebahagian di antaranya selagi memiliki kesanggupan, agar dia boleh memberi contoh kepada manusia dan memungkinkan baginya untuk menegakkan kebenaran, menyebarkan keadilan dan kebaikan. Lalu dia membuka pintu bagi orang lain dan mendorong untuk membuat seperti yang diperbuatnya. Ruang dia berubah setiap zaman, setiap waktu tuan-tuan sekalian. Dia kena cari jalan, tak boleh banyak sikit. Tuan-tuan sekarang, takkanlah baru nak mula sekarang. Saya sebut dekat tuan-tuan sejarah macam mana. Sejarah kan dia datang daripada sikit, daripada mula Nabi dakwah dengan dipanggil dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mana Nabi tu kan? Sembunyi. Sembunyi dulu, nyorok-nyorok, pergi jumpa rumah ke rumah, cari. Masa tu nak buat buat masuk selipar dalam rumah supaya orang tak nampak. Ini perjuangan tuan-tuan. Kalau tuan tengok perjuangan Ikhwan Muslimin daripada dulu tuan sekalian. Tuan-tuan tengok sejarah perjuangan Ikhwan Muslimin, gerakan Islam di Indonesia. Tuan-tuan tengok. Mula-mula nak bawa tu sampai orang nak memahami Islam. Tuan-tuan tengok Profesor Dr. Hamka, Abu Yahya Hamka, macam mana dia punya sejarah dia bawa perjuangan Islam untuk orang memahami Islam. Daripada peringkat awal bersembunyi, takut dan sebagainya, sampailah dia berani cakap direct kepada pemimpin Indonesia. Sejarah tu kan, nak cerita Arab jauh sangat, Indonesia dekat sebelah kita. Dekat itu sekalian. Negara kita Malaysia pun, tuan-tuan tengok para ulama dulu macam mana. Dia menyebarkan Islam di pondok-pondok dan dibawa ke kawasan-kawasan tempat. Berani cerita kepada pemimpin-pemimpin. Berani ulama dulu bercakap direct dengan pemimpin. Kita tak sekarang ruang banyak tapi tak boleh nak cakap. Maka tentang tahap tu tak boleh kita nak kembali balik ke belakang. Oh ustaz, kita mula malam ni kita ambil daripada awal, kita dakwah sirriyah dulu. Nak mati dah baru nak rahsia. Dah sekarang bukan sirriyah lagi. Sekarang kena terang-terang dah tuan-tuan sekalian, bukan waktunya. Sebab waktu tahap tu dah terlepas. Tahap-tahap itu dah lepas zaman Nabi lagi dah.
Zaman tak ada Quran turun lagi, Quran turun satu-satu. Kita ni dah lengkap, dah lengkap. Bila semua dah lengkap, tinggal kita buat lagi tuan sekalian. Tak susah, sepatutnya zaman kita ni tak susah. Sebab Tuhan dah turunkan semua. Zaman Nabi ni turun satu-satu. Bila satu ayat turun, Nabi terang, orang tanya balik, Nabi kata tunggu Allah turunkan lagi. Ada yang sahabat-sahabat tu tunggu, ada yang kata ya Rasulullah, bila nak turun wahyu lagi ni, kami nak tahu dia benda lagi yang kena buat ni. Kita tengok Sa'ad bin Waqqas minta, ya Rasulullah, boleh tak aku sembahyang? Aku beribadat dekat ke depan Kaabah. Nabi kata jangan, bukan waktu dia lagi. Boleh tak aku lawan dengan dia? Sa'ad bin Waqqas, orang yang garang, hebat, panglima perang. Nak bertindak kepada Puak Abu Jahal yang menghina Nabi SAW ketika Nabi sembahyang, diletakkan najis-najis unta. Nak bertindak. Nabi kata jangan Sa'ad, biar dulu. Tapi tak tahan, Sa'ad buat juga sampai berlaku pergaduhan. Walaupun tidak sampai peperangan besar, berlaku. Kenapa tuan sekalian? Mereka dah cuba. Pada masa tu susah orang nak percaya sebab Islam tak banyak. Maklumat tentang Islam tu tak banyak. Nabi ada. Nabi ada tuan-tuan sekalian. Dia beza sikit tuan sekalian. Sebab tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala tuan, dia bagi dalam keadaan perimbangan yang sangat cantik. Quran turun sikit-sikit. Tapi zaman tu mereka boleh tanya Nabi ada. Quran dah turun sempurna dekat kita. Tapi waktu zaman kita Nabi dah tak ada. Dia sama tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala turunkan bala pada manusia. Tuan-tuan tengok. Allah turunkan satu bala yang besar pada satu kaum. Tuan-tuan tengok dalam masa yang sama, Tuhan bagi nikmat yang lebih kepada satu kaum. Tuhan akan bagi macam tu. Tuan tengoklah. Memang Tuhan buat peraturan. Tuan tengok cantik. Tuan tengok ketika banjir besar dulu berlaku. Tak sebesar banjir ni tuan sekalian. Sumbangan dia bagi cukup. Cukup. Sumbangan dia bagi cukup. Siapa jangka yang kali ni punya banjir? Ya Allah Tuhanku. Macam tsunami yang sebut. Rumah pun boleh hanyut. Sumbangan juga cukup. Dulu yang dulu mana ada orang nak bagi rumah? Tak ada kan? Sekarang bagi rumah. Semalam saya kuliah di Bangi, Surau An-Nur di Bangi. Surau An-Nur di Bangi dikongsi dengan satu surau di Perak. Surau di Perak dikongsi. Dia boleh buat 3 biji rumah. 2 surau dikumpul duit, dia buat 3 biji rumah. Saya pergi mana semalam satu surau ni. Dia orang kumpul di antara surau. Dia target satu rumah kongsi 2 surau. Kumpul duit. Satu rumah dan 25,000. Dia 15,000 yang rumah sementara. Sementara pun tahan dalam 20 tahun, 30 tahun. Dia orang buat untuk ibu rumah. Satu-satu kongsi. Banjir dulu mana ada kongsi nampak rumah. Hantar makanan je. Ini ada. Sebab Allah Ta'ala buat cantik. Tuhan datangkan perasaan takut. Tuhan datangkan ada orang yang berani untuk membantu. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ayat sampai habis. Yang Allah sebut. Allah datang cantik. Tuhan datangkan bencana besar pada negeri Kelantan, Terengganu, sikit Perak, Pahang, tuan-tuan. Tapi Tuhan bagi nikmat satu kaum. Dia menghantar. Sebab balak satu kaum. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan. Allah bagi balak yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Allah bagi satu balak bagi orang beriman. Sebenarnya bagi dia satu rahmat. Mana rahmat tuan-tuan sekalian? Allah buka rahmat. Kita nampak orang Kelantan tu dapat balak. Bahawa ini bala Tuhan ni. Tak. Sebenarnya Allah nak bagi kita ingat. Kita sedar tak kita ni akan turun balak juga. Allah bagi susah kat dia. Kita ada benda. Ada harta. Apa yang kamu boleh buat untuk mereka? Kita buat tak tahu je. Maka kamu tunggu. Balak Allah akan sampai kamu. Nampak macam nak kamu nikmat. Dia kena banjir, aku tak kena. Tapi Tuhan akan turun bala dengan kamu. Sebab kamu lupa nikmat yang diberi oleh Allah bukan untuk kamu. Tapi hantar ya Allah ya Tuhanku. Sebab apa tuan sekalian? Allah bagi tu fair, cantik Allah nak buat. Kerana apa? Allah nak cerita itulah keadilan Allah. Tuan-tuan cuba gambar keadilan Allah bagaimana. Tapi manusia bila adil dia nampak kok lain. Tapi cuba cerita tentang keadilan Allah. Allahu Akbar, hebat. Kalau tengok balik Allah, hebat dan hebat. Tuan-tuan tengoklah bila satu bencana tu berlaku, tuan-tuan tengok. Rupanya Allah nak tunjuk tu keadilan Allah yang sangat hebat. Allah buat manusia, dunia akan pandang tuan-tuan sekalian. Allah tengok. Bukan orang Malaysia aja, daripada Vietnam. Berpuluh bas datang. Ikut darat datang hantar bantuan. Tuan-tuan tengok kawasan. Allah hebat tuan-tuan sekalian. Saya pergi ke Temerloh di Mentakap, kawasan Cina. Kawasan Cina Mentakap, tapi kami tak hantar kawasan tu. Kawasan Cina sebab kata dapat bantuan. Tiba-tiba ada perjumpaan dengan wakil-wakil daripada masa banjir. Seorangnya Cina. Rupanya kawasan dia bas daripada Vietnam datang 15 buah. Bas Vietnam datang, mari tolong. Tuan-tuan tengok. Kerja Allah kafir. Ada cerita pahala tak kafir? Mana ada pahalanya? Tapi kenapa dia hantar? Ini gerak kerja yang Allah Ta'ala buat. Keadilan Allah itu menjangkau pemikiran manusia. Hebat tu kehebatan Allah. Sebab tahap Allah Ta'ala bagi itu tak sama. Sebab manusia ni dia jadi mulia kerana apa? Bila dia ada Islam.
Orang kafir pun baik tu sekalian. Ramai orang kafir baik. Tapi dia tak duduk tahap mulia macam mana orang Islam. Dah kita ni tuan-tuan sekalian, sebab apa kita mulia? Sebab kita Islam. Tapi malang, bila kita dimuliakan oleh Allah lebih daripada makhluk yang lain, Allah Ta'ala muliakan kita lebih daripada bangsa lain, lebih daripada orang yang berpegang pada agama lain, kita menghinakan diri kita apabila Islam tu hanya jadi nama, bukan jadi amalan dalam hidup. Ini rosak sekalian. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Dalam tarikh Islam ada sekian banyak contoh yang baik sehingga boleh ditiru dan diikuti. InsyaAllah kita jumpa penyumpa yang akan datang dalam kita bicarakan perkara yang seterusnya. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Mudah-mudahan perbincangan kita dirahmati oleh Allah SWT dan insyaAllah kita Allah panjangkan umur kita, dapat kita habiskan perbincangan kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau pelaksanaan kita lakukan ini adalah pelaksanaan terakhir kita dengan Allah, buktikan dengan Allah bahawa kitalah yang terbaik untuk melaksanakan apa yang telah perintahkan kepada kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan Allah, seperti biasa, saya mohon kutipan derma lagi pada tuan-tuan untuk pembinaan tahfiz saya yang sedang berjalan pembinaannya, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan target bulan 6 nak siap. Harap tuan-tuan sekalian dengan daripada tuan-tuan dapat bantu. Terima kasih tuan-tuan, saya ucapkan kepada tuan-tuan juga di atas sumbangan-sumbangan yang lepas. Tuan-tuan antara surau yang banyak bagi sumbangan, terima kasih banyak-banyak. Daripada sumbangan tuan-tuan lah saya dapat memulakan projek pembangunan tahfiz untuk anak-anak tahfiz, tuan-tuan sekalian. Cuma nak sebut pada tuan-tuan sekalian, tahun ni agak besar sikit tuan-tuan sekalian. Saya ambil pelajar umur 10 tahun je tuan-tuan sekalian. Tapi tahun ni datang 4 orang pelajar yang bawah pada 10 tahun, 7 tahun dengan 8 tahun. Tak nak ambil tuan-tuan sekalian, tapi bila ayahnya datang cerita tentang keadaan budak 4 orang tu, saya terpaksa ambil tuan-tuan sekalian. Ambil dalam keadaan sangat sayu. 4 orang, seorang lelaki duduk di Pulau Indah, menjaga anak tak sah taraf. Dia ambil semua anak tak sah taraf ni. Seorang di antaranya dia ambil dengan mak-mak budak tu. Dia jumpa budak tu nak bunuh diri, dia ambil. Kenapa dia tak nak? Dia kata kau duduk dengan pakcik ni, pakcik bagi duit duduk. Anak tu bagi pakcik. Kalau kau tak nak pun bagi pakcik. Dia jaga budak tu. Tapi sekarang mak budak tu dah lari dah. Budak tu dah umur 7 tahun. Ada 4 orang datang. Dia dengar cerita tentang Allah. Tuhan saja yang tahulah. Menitik mata dengan cerita sekalian. Bila saya tengok budak-budak tu, Allah Akbar. Tak sekolah je, satu tak pernah sekolah. Itu nak sekolah tahfiz kan. Masuk sekolah, ayah dia nak supaya dia ni dapat dididik dengan cara agama. Itu pun saya kata kalau saya mampu saya buatlah. 4 orang, dia susah, dia hanya ada kedai runcit je tuan sekalian. Berapa saya nak bayar ustaz? Nak cakap pun takut. Saya nak cakap pun sebut tak kena. Nak sebut bayaran berapa tu sebut tak kena cakap, subhanallah saya kata. Tak cakap pula, aku pula susah kan. Jadi sebut tak kena di waktu. Jadi sebut tak kena, saya kata ya Allah. Cuma saya cakap kat rumah saya. Saya kata mungkin Allah hantar dia ni, mungkin Allah nak murahkan rezeki kita kot. Saya fikir gitu je. Sebab saya ingat arwah Tok Guru saya tuan-tuan sekalian. Masa di Taman Islam tuan sekalian, arwah Tok Guru, arwah pengasas yang Fadil almarhum Ustaz Sulaiman Asy'ari nama dia. Dia tuan-tuan sekalian, pernah kami bincang, kami pimpinan pelajar ni ada kuasa nak menentukan penerimaan pelajar. 1 tahun tu pelajar sampai 1000 orang. Kami tolak pelajar. Ustaz tu panggil kami semua, pimpinan pelajar. Saya masa tu pimpinan pelajar. Dia panggil, dia kata abang pasal apa tolak pelajar? Saya tu Ustaz, kita dah cukup. Lepas tu bila dah ramai sangat mohon, kita kena pilih lah yang mana okey. Saya ambil daripada mana, dia pun cerita. Saya kata ambil daripada latar belakang sekolah dia. Kalau dia rekod tak baik, dia tak baik. Dia kata, kau yang tentukan dia jadi baik. Arwah Ustaz tu tanya, abang kata tentukan dia jadi baik? Dia panggil awang ke? Tukar tentukan dia jadi baik? Saya kata, dah Ustaz, kita tengok rekod dia. Tu rekod dekat dunia. Kita tahu ke? 10 tempat dia pergi belajar kata dia. Rupa-rupanya kat sekolah kita ni Allah turunkan hidayah untuk dia jadi ulama. Allah diam kami tuan, saya diam. Allah saya sudah malu aku ini. Tak apalah. Tolak belajar tak apa. Hari ni Ustaz beritahu Ustaz tak mengajar kamu. Kamu nak jawab apa dengan Ustaz? Menangis kami tuan sekalian. Kamu menangis. Allah tu Ustaz jangan gitu Ustaz. Kami minta maaf Ustaz, minta maaf. Minta maaf Ustaz. Minta maaf dengan dia tuan sebab apa? Dia kata kalau Ustaz istihad Ustaz tak nak mengajar kamu. Kamu nak cakap apa? Diam kami Ustaz. Lah sekali terima sampai 1000 lebih tim pelajar sekalian. Sebab masa belajar dulu memang pimpinan pelajar je, buat guru-guru dah tua-tua. Ya, kami uruskan pelajar, buat program pelajar 1000 lebih tu sekalian. Hari ini baru saya dapat nilai tentang kelebihan tu sekalian. Subhanallah. Bila saya duduk kasi saya kat rumah saya, ingat arwah Tok Guru pesan. Kita tak tahu kat mana hidayah Allah Ta'ala bagi dia. Saya berfikir tak apa, ambil lah. Kita susah tu tapi mungkin susah kita tu Allah balas dengan baik dia. Maka saya ambil tu sekalian 4 orang, subhanallah. Tengok bila mula-mula dia nak pandai pakai serban tu sekalian. Saya pakai serban, mitik mata tuan pakai serban dia. Budak kecil tuan, umur 7 tahun. Allah, mak ayah tak ada tuan. Bukan kata tak ada mak ayah, dia tak kenal mak ayah dia siapa. Dia kenal tu dah yang angkat dia tu, dia panggil abah. Tanya ayah dia abah dia tu lah. Nama dia pun dia tak tahu apa nama dia. Umur tak tahu berapa.
Abah tu pun dia tak tahu nama apa. Panggil abah je. Kan bila saya pakai serban, ayah dia datang nak ambil petang, menangis ayah dia. Tak pernah tengok anak dia pakai serban. Pakai jubah putih, budak kecil pakai jubah putih, serban putih tuan-tuan. Allah dengan comel ni tuan-tuan sekalian, subhanallah. Saya cerita kat tuan-tuan dan nampak subhanallah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan doa Allah Taala bagi kekuatan untuk saya nak teruskan. Selain saya pada mengajar budak-budak, tuan-tuan sekalian, saya nak yang mana yang khusus-khusus macam ni. Dah ada lebih kurang 7 orang anak yatim yang duduk sekolah saya tuan-tuan sekalian, 8 orang. 7, 8 orang. Anak yatim tuan-tuan sekalian, yang baru ni semua kecil-kecil tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Doa-doa Allah. Tapi tuan-tuan, ujian tuan-tuan sekalian, nakal sekira tuan-tuan sekalian. Nakal je tapi mungkin itu rahmat Allah, subhanallah. Tuan-tuan dan mati Allah, mohon sumbangan untuk pembinaan tahfiz. Mudah-mudahan dia dapat selesa untuk duduk. Tuan-tuan doa-doakanlah, insya-Allah tak ada hal. Kalau ada anak-anak yatim yang tak ada tempat sekolah nak terima, tuan-tuan beritahu saya. Insya-Allah terima. Berkat saya ingat pesan Tok Guru saya kena ambil juga tuan sekalian. Mungkin ada berkat yang boleh Allah Taala bagi kita yakin tuan sekalian. Sebab Tok Guru saya pesan itulah benda. Benda dia pesan kat saya dua, jangan tolak budak-budak nak belajar melainkan kamu ada musibah besar. Yang kedua, jangan cari jalan untuk kamu nak ngajar budak-budak. Kamu duduk satu kampung, kamu mesti buka kuliah untuk ahli Korea, untuk orang kampung. Kena buka. Saya kata, Ustaz, kalau orang tak datang, kamu buka je mengajar. Orang datang tak datang nombor 10. Kamu kena mengajar. Dua benda tu tuan. Kalau nak buka sekolah, dia pesan dua benda tu. Saya ingat bila saya dah buka tu, saya ingat. Tahun lepas saya mula kuliah duha untuk orang kampung. 2 orang datang tuan-tuan sekalian. Orang kampung pun tak pernah kenal aku pun tak kenal dia. Saya jemput dia orang datang, 2 orang datang. Saya mengajar, saya pula mengajar 2 orang pun macam mengajar 20 orang juga. Aku belasah juga. Bra. Macam aku belasah aku seorang tuan-tuan sekalian. Cerita juga ni haram lah cerita 2 orang. Yang dia tujuan dia supaya tak tidur lah. 2 orang kalau tidur demam lah aku. Tak tidur lah 2 orang tu dia nak tidur pun takut aja. Berjalan je kata, alhamdulillah sekarang dah ada berbelah-belah orang. Kalau Tuhan tu sekarang dah saya bincang ada ahli pilihan. Tahun ni bermula kitab, dia minta supaya kitab tetap sebab dia kata dia dah nampak ramai nak datang, minta saya buat kitab tetap. Saya akan buka kitab tetap bermula pada bulan 2 ni tuan sekalian. Insya-Allah tu kuliah-kuliah untuk masyarakat. Tu pesanan Tok Guru saya tuan sekalian. Mudah-mudahan saya fikir ada baiknya tuan sekalian dan tapi ada benda yang saya tak mampu. Mungkin kemampuan yang saya tak mampu tu saya nak ambil daripada tuan-tuan yang berkemampuan, bantu saya tuan-tuan untuk siapkan bangunan tu. Tuan-tuan boleh tengok sebab bangunan tu bukan untuk saya buat untuk anak-anak. Saya mati pun itulah saham tuan-tuan, saham saya. Kita sama-sama ada saham. Saya boleh bagi sikit ilmu yang Tuhan bagi kat saya, tuan-tuan bagikan segala kemampuan Tuhan ada, kita gabungkan jadi sebuah pendidikan untuk anak-anak kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.